الله تعالى وبركاته. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات ونتوب إليه. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات ونتوب إليه. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات ونتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب والحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا ويسر علينا يا أكرم الأكرمين. أما بعد. Jadi insyaAllah pada sesi yang kedua ini kita akan menyambung balik pembacaan kitab tafsir Ibnu Kathir daripada ayat daripada surah At-Taubah ayat yang ke-74. Cumanya tadi ada warga sahabat-sahabat kita yang bertanya kalau habis surah At-Taubah ni nak sambung surah apa. Saya nasihatkan ibu-ibu ayah yang mungkin boleh bincang, tak mesti kita kena direct. Kita nak ambil surah tertentu, surah Al-Mulk ataupun juzuk 29 ke, boleh kita bincang kan. Sebab kalau nak tunggu habis ni jawabnya tafsir Ibnu Katsir ni besar kan. Jadi boleh nak ambil surah-surah pilihan ke apa ke, kita boleh bincang kan. Kita nak target maknanya satu surah tu habis sebagai contoh kan. Okey, tidak ada masalah. Okey. Jadi kita sambung pada ayat yang ke 216. Okey, sila Zan baca. Bismillah. Allah telah menyuruh. Allah telah menyuruh Rasulnya untuk berjihad melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik serta bersikap keras terhadap mereka, sebagaimana Allah juga telah menyuruhnya untuk bersikap lemah lembut kepada orang-orang mukmin yang mengikutinya. Selain itu, Allah juga memberitahukan bahawa tempat kembali orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu adalah neraka di akhirat kelak. Okey. Ayat ini kebiasaannya kadang-kadang digunakan pakai oleh orang bukan Islam untuk menyerang hendak kepada orang Islam. Dia kata Tuhan kamu ini suruh memerangi orang kafir dengan cara yang keras. Betul? Apa kita nak jawab? Yang pertama sekali kita kena jawab, sebelum awak nak baca ayat ini, awak baca dulu kronologi peristiwa ni macam mana. Jangan ambil ayat ni je. Baca siri-siri cerita yang dilakukan oleh orang kafir terhadap orang Islam. Penindasan mereka, kezaliman mereka, tipu daya mereka, perlanggaran perjanjian mereka. Apa yang orang kafir buat pada orang Islam sebelum turunnya ayat ini? Apa dia? Yang pertama, perlanggaran janji. Yang kedua, membunuh sekutu orang Islam. Yang ketiga, mempermainkan agama Allah Subhanahu wa taala. Keempat, cuba membunuh Nabi. Ada 4 perkara. 4 perkara ini yang menyebabkan turunnya ayat ya ayyuhan nabi jahidil kuffar wal munafiqina waghluz, sifat keras. Baru keras. Jadi ayat ini perlu bersikap keras dengan orang kafir yang menyerang. Itu kita sebut yang menyerang orang Islam, bukan yang tidak menyerang orang Islam. Lakum dinukum waliyadin, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Kami tak paksa kamu masuk agama kami. Tak, kamu agama kamu, kami agama kami. Okey, kemudian dia kata dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib yang ceritakan bahawa Rasulullah SAW diutus dengan 4 macam ayat sayf, ayat pedang. Pertama, ayat sayf yang ditujukan kepada orang-orang musyrik. Dia kata fa idzan salakhal ashhurul hurum faqtulul musyrikin. Apabila sudah habis bulan-bulan haram itu,
maka bunuhlah orang-orang musyrik. Ayat saif maksudnya apakah yang terhasil? Saif ini simbolik. Apakah simbol kepada pedang? Peperangan. Dan simbol kepada pedang, peperangan. Maksud ayat pedang, ayat perang. Perang yang pertama Allah Ta'ala suruh perang dengan orang musyrik. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ. Apabila habisnya bulan-bulan haram, bulan-bulan haram ni bukan yang bulan apa dia, yang bulan-bulan haram yang kita sebut ni, bulan haram bulan perjanjian. Bulan haram bulan perjanjian yang kita baca dulu, tafsir hak mula dulu kan. Jadi bila habis tempoh perjanjian bulan haram ini, maka Allah Ta'ala suruh apa dia? Faqtulul musyrikin. Bunuhlah orang musyrik di mana saja kamu jumpa. Dah. Haitsu wajadtumuhum waq'uduhum wahsuruhum waq'udu lahum marsad. Perhatikan mereka, tengok gerak-geri mereka, tahan mereka, kuarantin mereka. Nampak? Dalam suruh bunuh tu pun ada variasi yang pelbagai daripada segi cara serangan terhadap musyrik. Ada yang Allah Ta'ala suruh bunuh, betul? Tuhan suruh bunuh. Hak bunuh ni siapa dia? Kepala pengat lah, tim tanker dia, yang tukang buat perancangan jahat yang paling bapok sekali jadi kepala. Hak ni kena bunuh. Wahsuruhum, hadkan gerak-geri mereka. Siapa dia? Pengikut-pengikut. Dia tak erti merancang tapi ngikut kuat sangat. Tengok, dia pergi jumpa dengan kepala-kepala. Waq'udu lahum, tempatkan mereka pada satu tempat. Yang ni yang jadi tak ada benda sangat. Dah ngikut gitu je lah, tapi tak ada benda, jadi orang nego, orang biasa-biasa. Perhatikan juga. Tapi suruh bunuh lah, tak suruh bunuh. Dah ada pelbagai variasi. Tetapi ayat peperangan yang pertama, memerangi yang pertama, iaitu memerangi golongan musyrik kerana mereka membunuh sekutu umat Islam dan mereka melanggar perjanjian yang mereka sendiri tetapkan. Sulhul Hudaibiyah, dia tetapkan perjanjian, dia langgar perjanjian tersebut. Okey, pertama. Kemudian kedua, ayat saif yang ditujukan kepada orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab. Qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimu ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinu dinal haqq minal ladzi نأوذ الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Okey. Ayat yang kedua iaitu siapa dia? Membunuh orang-orang siapa dia? Kafir di kalangan ahlul kitab. Sebab apa? Kita dah beritahu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang pertama sekali, siapa dia Allah Ta'ala murka? Al-maghdubi alaihim. Orang yang Allah Ta'ala paling murka adalah orang Yahudi. Maghdubi alaihim Yahudi. Ad-dallin adalah Nasrani. Jadi kita minta berlindung pada Allah Ta'ala daripada bersifat dengan sifat orang Yahudi dan orang Nasrani. Apakah sifat yang paling vokal, yang paling menonjol yang ada pada orang Yahudi? Alim tapi jahat. Alim tapi jahat, berilmu. Allah Ta'ala tak panggil orang Yahudi dengan kafir. Ya ahlal kitab, wahai orang yang berkeahlian dalam memahami kitab Taurat dan juga Injil. Alim, mudah-mudahan PhD lah, nak faham bahasa kita kau. Nah, alim lah. Ad-dallin, sikap yang vokal terhadap golongan Nasrani. Walaupun ada ahli kitab, tapi mereka mengatakan Nabi Isa adalah anak Allah. Sesat. Ini pasal sesat. Dia nak cari ilmu tapi sesat dalam mencari ilmu. Pasal sesat. Yahudi tak tahu, dia tak kata macam tu. Sebab tu kalau kita tengok rahib-rahib yang benar, mereka tak akan sembah berhala. Contoh macam siapa? Abdullah Waraqah bin Naufal, sepupu kepada Sayyidatina Khadijah. Bila Nabi kena peluk dengan Jibril kan, pergi jumpa, kan ahlul kitab kan, Waraqah. Apa kata Waraqah? Waraqah bin Naufal kata, yang turun kepada kamu ini, suami kamu ini adalah
Namus apa Namus? Disebut dalam sirah Ibn Hisham. Namus adalah nama Sayyidina Jibril. Suami kamu ini dia akan dibuang oleh kaum dia sendiri, dan dia akan menegakkan kebenaran. Kata Waraqah bin Naufal, kalau aku hidup panjang umur, maksud dia tua lah, aku akan menjadi pendukung kepada dia. Maksudnya dia akan masuk Islam. Ini Yahudi yang benar, Ahlul Kitab yang benar. Ahlul Kitab yang benar, turun Nabi dia tak akan lawan Nabi. Dia akan jadi pengikut Nabi. Kalau kita perasan kisah sirah Nabi ke Taif, kan Nabi berhenti kat kebun kan. Siapa yang pergi umrah kan Nabi berhenti kat satu kebun. Masa tu Nabi berdarah-darah. Ada orang bawa makanan pada Nabi kan. Dia tanya tentang Nabi Yunus bin Matta. Yunus bin Matta kan, Nabi macam bismillah kan. Dia dengar Nabi macam bismillah. Lepas tu dia bersoal jawab tentang aku biasa dengar diajar oleh Yunus bin Matta. Disebut dalam kitab-kitab terdahulu. Lalah masuk Islam. Sebab dia tahu benda yang Nabi ajar itu selari. Begitu juga dengan raja yang berada di mana? Di Habsyah, Utopia. Siapa nama dia? Raja Najashi. Najashi kan? Najashi itu gelaran bagi raja tu. Masuk Islam tak? Masuk Islam. Bila Ja'far bin Abi Talib mari cerita tentang kami ditindas oleh orang kafir. Apa yang Nabi kamu bawa? Dia cerita Nabi kamu ni mengajak kepada penyembahan Tuhan, meninggalkan penyembahan terhadap manusia, mengabdikan diri terhadap manusia, gini. Masa tu apa dia? Najashi sedar yang benda yang dibawa oleh Nabi akhir zaman ini sama dengan yang dibawa oleh Isa, yang dibawa oleh Musa. Apa yang berlaku pada Najashi? Nabi solat jenazah pada diri dia, ghaib, masuk Islam. Menunjukkan Ahlul Kitab yang benar dengan ilmu dia akan masuk Islam. Al-maghdubi alaihim, yang alim tapi jahat. Yang alim tapi jahat. Cuba tengok di sini. Dalam ayat ni Allah Ta'ala kata perangilah orang-orang yang tidak beriman pada Allah Ta'ala dan juga hari akhirat. Siapa dia di sini? Di sini adalah Ahlul Kitab. Yang pertama dia tak beriman pada Allah. Yang kedua dia tak beriman dengan hari akhirat. Ahlul Kitab ni dia tak ada iman. Hakikatnya Ahlul Kitab macam ni. Dia nak kau keuntungan duniawi untuk diri dia. Nah, kemudian wala yuharrimuna ma haram Allah. Dia tidak mengharamkan apa yang Allah Ta'ala haram. Wala wa rasuluhu wala yadinuna dinal haq, dan dia tidak beragama dengan agama yang benar. Jadi kata Allah Ta'ala, orang yang macam ni dua pilihan. Sama ada dia kena bayar jizyah, ataupun kamu usir dia keluar daripada Madinah. Usir keluar daripada Madinah. Macam Bani Nadir. Bani Nadir dalam peperangan Tabuk, dia yang dipakat, buat pakatan penuh, pakat nak tolak batu atas kepala Nabi. Nabi pergi serang. Nabi pergi serang. Sebab apa? Jahat. Nabi serang. Tak ada Nabi. Dia tahu Nabi langsung pakat lari belakang. pakat lari belakang. Ni Yahudi Bani Nadir. Okay. Kemudian dia kata apa? Baca je. Dia punya terjemahan dia. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari akhir, dan mereka tidak mengharapkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, serta tidak beragama dengan agama yang benar, iaitu agama Allah, iaitu orang-orang yang diberikan kitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Okey, kemudian terusnya. Ketiga, ayat sahih yang ditujukan kepada orang-orang munafik, jahilil kuffar wal munafiqin, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu. Okey, jadi berjihad melawan orang kafir dan munafik. Persoalan macam mana nak berjihad lawan orang munafik? Bersikap keras. Keras maksudnya kena juga angkat senjata. Masa bila? Masa orang munafik menzahirkan perangai dia yang sebenar. Perangai dia yang sebenar. Sebagai contoh, orang munafik mengeluarkan kata-kata kufur tadi tu. Yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri. Apa kalimah kufur? Antaranya dia duduk mengejek orang bagi sedekah. Orang bagi sedekah banyak, dia kata muraun ataupun murain. Nak nunjuk tu orang tu. Dia sedekah banyak tu. Kan orang keluar zakat dia kata nunjuk. Orang bagi sedekah sikit dia kata, "Minyak Tuhan tengok ke sedekahmu? Tuhan tak pandang sikit-sikit, tak cukup untuk Tuhan apa? Tak cukup untuk Tuhan." Jahat, pok-pok mulut pok-pok ni. Jadi bila mereka menzahirkan kata-kata yang jelas kufur, maka pada ketika tu memerangi mereka dengan cara macam mana? Kekerasan. Kekerasan maksudnya diambil tindakan pada mereka. Ada ambil tindakan. Boleh dibunuh menurut hukum apa dia? Hukum daripada
hukum daripada kerajaan. Sebab apa? Mempermainkan agama secara zahir. Tapi kalau mereka tak mainkan agama secara zahir, Nabi sebut dalam hadis yang lain, jahidul musyrikina bi amwalihim wa anfusihim wa alsinatihim. Perangilah kamu akan orang musyrik tu dengan 3 cara. Sama dengan apa? Nah, bi amwalikum dengan harta kamu, wa anfusikum dengan diri kamu, dan juga dengan lisan. Lisan termasuklah penulisan, berhujah. Nah, okey, kemudian dia kata keempat, ayat sharif yang ditujukan kepada orang-orang yang berbuat aniaya. Maqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Maka perangilah golongan yang berbuat aniaya tersebut sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Okey, ini dipanggil burah. Burah ini maksudnya buat pemberontak dalam negara. Nah, sekiranya diangkat satu-satu sebagai contoh, diangkat satu-satu kerajaan yang dia tak puas hati, tiba-tiba dia keluar dengan cara memberontak ataupun membunuh, menyerang, buat satu ketumbukan tentera nak awal dengan orang yang dia tak puas hati sebagai contoh. Ini dipanggil burah. Jadi burah juga diarah supaya diserang. Lawan dengan cara demokrasi itu bukan kekerasan. Bagi pendapat tu bukan, ini membina satu keganasan dalam negara. Jadi ada 4 bentuk kepada pedang Nabi SAW. Pedang Nabi bermaksud pedang yang disyariatkan, peperangan yang disyariatkan. Peperangan yang disyariatkan yang pertama, peperangan menentang golongan kafir. Betul, kafir. Yang kedua, menentang golongan ahlul kitab yang kafir. Ahlul kitab yang kafir. Yang ketiga, golongan munafiqin. Yang keempat, golongan burah. Burah ini pengganas, pemberontak dan seumpama dengan yang mengangkat senjata. Okey, habis itu. Kemudian yang ketiga tadi yang pertama tadi musyrikin kafir, yang kedua ahlul kitab yang kafir, yang ketiga munafiqin, munafik, yang keempat burah. Kalau cukup Melayu B-U-G-H-A-H, cukup Arab B ba ra alif ta marbutah, burah. Okey. Yang demikian itu menunjukkan bahawa mereka berjihad dengan membawa pedang jika mereka memperlihatkan kemunafikan. Pendapat ini merupakan pilihan Ibnu Jarir. Jadi dekat sini Ibnu Katsir, pengarang kitab kita, dia tidak mentarjih, dia tak pilih apa-apa pandangan. Tapi antara cara yang biasa Ibnu Katsir guna, dia ada kecenderungan dia akan petik pandangan Ibnu Jarir dalam satu-satu hukum. Contoh nak tergambar hukum ni, apakah kecenderungannya? Sebab dia banyak iktimad ni, dia bersandar kepada tafsir At-Tabari. Dia kata apa? Yang demikian itu menunjukkan bahawa mereka berjihad membawa pedang, yakni menyerang dengan cara mengangkat senjata, atau maksud bawa pedang, menyerang dengan cara mengangkat senjata jika mereka memperlihatkan kemunafikan. Senjata maknanya hukuman lah. Senjata maknanya hukuman, hukuman ke atas tubuh badan. Bila mana? Bila orang tu zahirkan kemunafikan ni, hina jelas-jelas Islam. Kalau dia duk cakap belakang-belakang, tak ada bukti, tak boleh nak buat kekerasan. Pendapat ini merupakan pilihan Ibnu Jarir. Tapi dia tak sebut. Misalnya di sini isyarat Ibnu Katsir ada kecenderungan juga kepada pandangan Ibnu Jarir. Kemudian mengenai firman Allah, jahidil kuffar wal munafiqin, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu. Ibnu Mas'ud mengatakan, iaitu dengan menggunakan tangan. Jika tidak mampu, maka dengan memperlihatkan wajah muram. Okey, apa makna jihad orang kafir dan juga orang munafik? Tafsiran daripada siapa tu? Kita tengok tafsiran daripada siapa. Garis perkataan Ibnu Mas'ud mengatakan. Ibnu Mas'ud mengatakan, siapa Ibnu Mas'ud? Abdullah bin Mas'ud, iaitu seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mahir dengan bacaan Al-Quranul Karim. Kata Nabi pernah duduk dengan Abdullah bin Mas'ud. Kalau yang
dia nak tahu hak Ibnu Mas'ud ni orang kerdil. Sekira-kira kalau dia berdiri sama tinggi dengan orang duduk. Dia orang kecil tapi gedebel. Hak tukang penggal kepala Abu Jahal, heret kepala Abu Jahal ni dia lah. Tapi sebelum tu ada dua beradik serang Abu Jahal. Dua beradik ni tak puas hati sebab Abu Jahal pernah menyakiti keluarga mereka, menzalimi keluarga mereka. Jadi kata nak masuk perang. Tapi dua beradik ni umurnya baru belasan tahun. Serang. Masa tu Ikrimah belum lagi masuk Islam. Ikrimah tengok bapak dia kena serang dah. Ikrimah buat apa? Ikrimah lawan, benteng bapak dia masa tu. Masa tu belum masuk Islam. Kemudian peperangan berlangsung. Ketika ni bila tengok tengah sibuk-sibuk hak kecil ni. Abdullah bin Mas'ud celah. Dia jump sekali lagi, dia kerak tekak. Nak cerita kecil dia sampai dia tak boleh angkat kepala Abu Jahal tu. Dia kena heret. Dia heret kepala Abu Jahal ni sebut dalam sirah. Tapi kedabih lah orang ni. Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ni pernah satu ketika Nabi minta dia baca Quran. Dia malu dengan Nabi. Rasulullah, macam mana aku nak baca depan orang yang wahyu turun kepada dia? Jadi Nabi sebut kepada para sahabat, kalau kamu nak dengar bacaan yang paling tepat sebagaimana Sayyidina Jibril bacakan kepada aku, kamu dengar Ibnu Mas'ud baca Quran. Abdullah bin Mas'ud. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud mengatakan, iaitu dengan menggunakan tangan. Mana maksud berjihad? Ni kita kena faham. Jihad dengan qital umum dan juga khusus. Qital maknanya peperangan. Jihad peperangan. Kita terjemah dua peperangan. Jihad lebih umum. Jihad ini boleh jadi dengan lisan. Jihad boleh jadi dengan diri kita. Jihad boleh jadi dengan harta benda kita. Jihad boleh jadi dengan mengangkat senjata, melihat kepada zuruf, situasi dan keadaan. Adapun qital, dia memang peperangan mengangkat senjata. Itu beza antara kedua. Jadi jihad di sini kata Abdullah bin Mas'ud iaitu menggunakan tangan. Tangan maksud tangan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhaful iman. Siapa yang tengok orang buat mungkar, tegah dengan tangan. Apa maksud tangan? Kita faham, balah apa gini. Kita faham gitu. Tangan maknanya kekuasaan. Simbol, macam tadi pedang, simbol kepada pedang tadi, ayat pedang tadi. Pedang simbol kepada serangan, peperangan kan. Pedang maksudnya, ayat pedang simbol kepada tindakan terhadap tubuh badan. Ayat pedang tadi tu, Nabi diturunkan 4 pedang tadi tu kan. Maksudnya apa dia? 4 bentuk peperangan. Peperangan maksudnya serangan terhadap tubuh badan. Kadang-kadang boleh jadi dengan orang munafik. Kita cuba imagine lah, takkanlah orang munafik yang minoriti dia nak perang dengan orang Islam, berani ke dia? Mana dia berani? Jadi benda maksud perang dengan orang munafik. Tu cerita dia. Takkan kita bayang logik, kalau orang minoriti dia tak akan berani buat senjata, melainkan dia tu sewing ataupun dia tu gila. Kalau dia waras, dia tak akan berani angkat senjata. Lagi pula orang munafik, dia nak mati buat apa? Rugi dia mati. Dia mana hidup lama. Kalau dia perang rugi. Orang munafik takut. Maksudnya peperangan dengan orang munafik, diambil tindakan terhadap tubuh badan orang munafik kerana mengeluarkan kata-kata yang keji terhadap Islam. Tu maksud pedang tadi. Tangan kat sini apa maksud tangan? Lerai dengan tangan. Tangan maknanya kekuasaan. Kamu tengok mungkar, kamu ada kuasa, leraikan dengan kekuasaan kamu. Kamu seorang bos, kamu leraikan kemungkaran dengan kuasa kamu. Kamu seorang guru, kamu leraikan masalah yang ada pada anak murid kamu dengan kekuasaan kamu. Itu makna dia. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Kalau tak mampu, lerai dengan hati. Hati kita benci pada benda tu. Jika tidak mampu, maka dengan memperlihatkan wajah yang muram. Maksudnya tak usah senyum. Jumpa munafik jangan senyum. Tak senyum buat apa, bolok dia ni. Biasa senyum molek je, malah cara kan dulu kan kita baca ayat, antara apakah ni teknik peperangan ni. Kita kena faham teknik peperangan, teknik jihad. Jihad sebenarnya kita duk faham, jihad aja angkat pedang, jihad dia angkat pedang. Yang pertama dengan kuasa. Orang, kalau kerajaan Islam ambil tindakan kepada orang munafik dengan memenjarakan dia, memerangi lah tu maknanya. Memerangi tu jihad tu. Ataupun dengan cara buat muka masam, kita tak ada kuasa.
Kan? Tengok orang jahat-jahat tu ada. Ada lah. Benar. Oh, celok sikit tu kalau berani lah, tak berani ada lah. Kan? Jadi itu salah satu daripada bentuk jihad kita, kan? Bentuk jihad. Okey. Kemudian dia kata, sedangkan Ibnu Abbas mengatakan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk berjihad melawan orang-orang kafir dengan menggunakan pedang dan terhadap orang munafik dengan menggunakan lisan serta tidak menampakkan kelembutan kepada mereka. Ini menurut pandangan Abdullah bin Abbas. Dia mengatakan apa dia? Allah Ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah untuk berjihad melawan orang kafir menggunakan pedang, yakni dengan cara peperangan, dan terhadap orang munafik dengan menggunakan lisan serta tidak menampakkan kelembutan pada mereka, lisan. Jadi ini perbezaan pandangan antara Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Mas'ud. Boleh tak nak diharmonikan kedua-dua pandangan? Ada tak nampak kat mana macam mana cara kita nak harmonikan? Nak harmonikan pandangan Abdullah bin Abbas. Kalau kita tengok secara zahir, kontradik sikit kan? Daripada segi apa dia? Abdullah bin Mas'ud kata, Ibnu Mas'ud kata, jihad menggunakan tangan, kalau tak mampu jihad menggunakan wajah muram. Tak, maksudnya orang munafik pun kena guna tangan juga kalau mampu. Tak mampu, orang kafir guna wajah muram, kan? Orang munafik kena guna wajah muram kalau tak mampu. Ibnu Abbas kata tak. Kalau orang kafir mesti kena guna, musyrik kena guna pedang. Musyrik maksudnya orang yang menzahirkan. Orang munafik mesti menggunakan lisan. Sebenarnya tak kontradik pun. Dah. Orang kafir adalah orang yang menzahirkan kekufurannya. Orang munafik tadi dia menyembunyikan kekufuran. Tapi bila orang munafik menzahirkan kekufurannya, jadilah dia sebahagian daripada kafir yang nyata. Betul tak lagi? Maka boleh tak kita ambil tindakan dengan pedang? Dengan pedang maksudnya dengan kekuasaan? Boleh. Sebab tu orang munafik kata, yahlifuna billahi ma qalu. Mereka bersumpah dengan nama Allah, kami tak cakap. Walaqad qalu. Sesungguhnya mereka berkatakan dengan perkataan kufur. Kalau dia tak mengaku, ada saksi tak? Ada saksi tengok. Sahabat-sahabat tengok, betul wahai Rasulullah, dia ni suka apa dia? Mempermainkan agama. Seorang, dua orang, tiga orang, empat orang mari pada Nabi. Maka nyata tak? Terbukti tak dia mengeluarkan kata-kata kufur? Terbukti. Maksudnya daripada dia menyembunyikan munafik dia, maka terzahirlah dia punya kufur. Layak tak dia diserang dengan kekuasaan, kekerasan? Tadi munafik tadi belakang-belakang. Ni dia dah mula zahir. Sedekah nunjuk orang tu sedikit, ingat sikit-sikit Tuhan tengok ke? Kata-kata kafir tak macam tu. Orang bayar zakat, dia kata menunjuk. Orang sedekah dengan sikit, dia kata Tuhan tak cukup. Sebagai contoh. Banyak lagi lah benda-benda lain yang dia mempermainkan. Dia kata, contoh, kalau orang, antara perangai munafik disebut dalam hadis, bila disuruh mereka ini supaya mengeluarkan zakat, dia kata, Tuhan kan dah kaya, nak zakat-zakat apa lagi? Dia punya logik dia, bayar zakat tu bayar ke Tuhan. Tu bodoh munafik ni. Panggil bodoh lah, kan? Sedangkan Tuhan suruh bayar zakat tu sebagai syariat. Uji, undang-undang Tuhan nak uji awak ni sanggup ke tak? Yakin ke tak dengan janji Allah Ta'ala ke akhirat esok? Tu je. Tapi dia bayar zakat tu dimakan ke Tuhan. Ni kepala bana buat-buat ni, kan? Jadi ni yang ada pada sikap buat-buat munafik. Jadi bukankah kata-kata macam tadi, kalau dia cakap sama-sama belakang dia, kita tak tahu. Depan kita, Assalamualaikum Syekh, sihat Syekh? Allah Syekh, entah nak nampak Syekh. Contoh. Macam mana kita nak kata dia kafir? Dia tak menonjolkan kekufurannya. Betul tak? Tapi kalau dia jumpa dengan orang Islam, nujuk, zakat nujuk, bagi benda sikit, Tuhan tak cukup, sikit banyak tu. Bukankah kata-kata tadi mengubah keadaannya daripada nifak kepada kufur yang nyata? Maka layak tak dia diserang dengan pedang? Layak lah status dia. Jadi sebenarnya tidak ada apa-apa kontradik pun. Sebab itu kata Abdullah bin Abbas, orang-orang munafik dengan menggunakan lisan. Lisan maksudnya apa dia? Dakwah dia, berhujah dengan dia.
Berhujah dengan dia sekiranya dia perlukan dia. Sebab orang munafik dia belum memaparkan depan kita apa dia? Kekufuran dia. Nampak tak lagi? Kalau dia papar termasuk juga macam orang yang pertikaikan tentang aurat. Okey, betul. Dia orang mempertikaikan aurat dia dua. Yang pertama ada orang jahil. Jahil maksudnya akal dia sunyi daripada maklumat tentang syariat. Dia tak pernah belajar orang tu. Orang yang macam ni, bila dia tak tahu, kita scan dia, maksudnya kita kaji latar belakang dia. Tak pernah, budaknya cerdik sekolah sains, ya. Tapi tak pernah belajar agama. Jadi orang yang macam ni, yang pertama sekali kita kena berhujah dengan apa dia? Ilmu dulu. Berhujah dengan ilmu. Kalau dia still berkerah dengan cara dia duduk dalam Darul Islam, dalam kelompok agama Islam, maka orang yang macam ni adalah orang yang menimbulkan huru-hara. Huru-hara dalam Islam, sehingga mana kadang-kadang dia boleh buat orang supaya angkat senjata dah pergi kepada buruh dah. Kalau dia duduk dalam negara kita, dalam keadaan negara kita perlembagaannya, bendanya adalah ada negara dengan beraja dan sebagainya, tiba-tiba dilawan, dia dikira sebagai kafir. Sebab kita dah berhujah dengan dia. Nampak? Dah sampai maklumat kepada diri dia. Itu dimainkan kafir. Munafik ni bermuka-muka. Munafik ni kafir, tapi dia bermuka-muka. Depan kita syekh kepala bana dia tu. Belakang kita dia kutuk Islam, kutuk agama, hina agama. Walaupun dah dibentangkan hujah, hina agama. Tapi belum dapat apa-apa bukti yang jelas. Tapi kalau jelas dia buat secara i'lan, jelas, alaniah, terang-terangan, maka dia juga termasuk dalam kategori kafir dan kategori kafir. Itu beza keduanya. Nifak ini maksudnya orang yang menyembunyikan kekufuran. Ada orang munafik dalam masa yang sama layak untuk diserang secara terang-terangan kerana dia mengiklankan kafir dia tu. Dia boleh jadi sebab benci sangat, terkeluar juga. Terkeluar juga perkataan-perkataan yang menghina Islam. Kalau orang jahil dia bercakap, kita dakwah dia diterima, maka tak ada masalah. Tidak ada masalah kan? Itu tidak ada masalah. Kemudian dia kata apa dia? Al-Dahab mengatakan, perangilah orang-orang kafir dengan menggunakan pedang dan bersikap keraslah terhadap orang-orang munafik melalui ucapan. Yang demikian itu merupakan jihad melawan mereka. Al-Dhahab ni tabi'in. Dia tabi'in, dia berguru dengan sahabat. Jadi Al-Dhahab mengatakan, perangilah orang kafir dengan menggunakan pedang. Kita kena jelas mana makna kafir. Kita dah sebut kafir berkait dengan makna cover, penutup. Kufur, cover. Maksudnya apa dia? Dia dah menerima ajaran Islam, dah disampaikan Islam pada diri dia, dah diperlihatkan akhlak Islam pada diri dia, tapi dia menentang. Itu kafir. Kalau orang yang tak pernah kenal Islam, dia tak kenal Allah, dia tak beriman, itu tak panggil kafir. Itu tidak panggil kafir. Sebagai contoh, sekarang ni dekat pedalaman tak ada seorang dai Nusantara masuk pergi dakwah kat sana. Tak ada seorang dai pun masuk pergi dakwah kat sana. Dia tak kenal Tuhan. Kalau kenal pun kenal nama gitu-gitu. Pernah dengar lah dia kata ada orang tumpah-tumpah masuk. Orang masuk tu pun nak tumpah balak je, bukan orang agama, sebagai contoh kan. Jadi tak tahu pasal Islam. Masa terkejut ada kata besar Allahu Akbar. Dia pun pernah dengar lah nama Allah sekali, benda makna dia tak tahu kan. Tiba-tiba dia tak masuk Islam, dia mati. Hukumnya itu bukan kafir. Itu digolongkan dari kalangan ahlul fatrah. Maksudnya apa dia? Orang yang tidak diazab dengan sebab tidak mukmin. Orang yang tidak diazab dengan sebab tidak mukmin. Tetapi kata para ulama, kalau dia buat zalim, kena azab juga. Kalau dia buat zalim, dia tetap kena azab atas kezaliman. Tapi dia azab sebab kufur, tidak. Sebab apa tak? Kufur ni melawan. Dia lawan tak? Nak lawan apa dia tak kena. Faham tak lagi? Lawan dia gini, orang terang kat kita, kita kritik balik. Tak? Contohnya ada orang terang kat kita, ngaruk, itu dipanggil lawan. Sekarang ni orang ni Islam tak sampai pada diri dia,
Nampak tak ni? Islam tak sampai pada diri dia. Kata Allah Ta'ala dalam Quran, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Tidaklah kami akan mengazab satu kaum atas dasar dia kufur sebelum mana diutuskan rasul. Innal ulama'a warathatul anbiya. Ulama pewaris kepada rasul, nabi. Sekarang ni tak ada orang ajar dia pasal Islam. Macam mana kita nak kata dia kufur? Jelas tak ni? Kufur adalah orang yang sampai dakwah dia lawan, ataupun dia boleh akses maklumat berkaitan dengan Islam tapi dia lawan. Kalau orang keliling kita sebagai contoh tak beriman, maka diazab tak dengan sebab dia tak beriman? Ya. Boleh tak nak diambil tindakan keras, saif, yang kita kata saif tadi, kepada orang yang kufur keliling kita? Tak boleh. Sebab apa? Sebab mereka tidak mempamerkan tindakan yang kufur. Dia berjiran dengan kita, dia buat baik pada kita, dia hormat jiran tetangga. Betul tak lagi? Dia tak ada maki-maki Islam, tapi dia tak mahu Islam. Urusan dia esok ke akhirat esok bainahu wa bainallah, mengikut dalil dan kefahaman daripada Quran yang jelas, hadis yang jelas. Kamu boleh diazab kerana kufur. Azab kerana kufur agama ini selama-lamanya, ini ajaran kami. Adapun atas muka bumi, tidak dibenarkan mereka itu dilayan dengan layanan yang buruk, kerana kufur mereka itu kufur kafir yang zimmi, yang berada dalam perlindungan orang Islam. Dia ada IC, dia ada IC, dia ada pasport sebagai itu. Dia tak buat onar dalam negara umat Islam. Maka tak boleh kita ada. Sebab ada ustaz ngajar, dia kata kita boleh pergi kedai orang kafir, ambil je barang. Kafir harbi lah ke tu, dia kata. Tak. Kalau kafir harbi, memang harta mereka tu tidak ada nilai. Tapi persoalannya, awak letakkan makna kafir harbi tu pada siapa? Kafir harbi memang ada, tapi awak meletakkan kafir harbi tadi kepada kedai Ahsan di nama Hotel 2. Ahsan tu bapak baik, bagi contoh, rajin tolong orang, mudah dengan orang, mudah urusan orang. Awak suruh orang dia ambil kedai dia barang, tak payah curi, boleh kafir harbi. Harbi awak gitu. Selamanya main label-label tu. Sebab tu bahaya pelabelan pada tempat yang tak betul. Dia mencalarkan nama syariat. Syariat tu indah, tapi awak yang mencalarkan nama syariat. Dan itu berkaitan dengan kufur. Orang kafir yang tak buat masalah, urusan kufur dia dengan Allah. Selama mana tak zahirkan kekufuran dia daripada segi tindakan. Dan munafik ni buat apa dia munafik ni? Munafik tadi, dia buat onar, munafik. Dia hina orang, hina agama, mempermainkan agama secara terang-terangan. Dah benci sangat pada Islam. Sebab itu keluarnya ayatus saif, ayat pedang, ayat hukuman pada buat-buat munafik. Jadi jangan cepatlah orang panggil kan. Okey, kemudian hal yang senada juga diceritakan dari Muqatil dan Abu Bakar bin Anas. Al-Hasan Al-Basri, Qatadah dan Mujahid mengatakan jihad melawan mereka itu berwujud pemberlakuan hudud, hukum kepada mereka. Al-Hasan Al-Basri, Qatadah dan Mujahid mengatakan jihad melawan mereka itu wujud dengan cara memperlakukan hudud. Hudud kepada mereka. Logik tak kita kata jihad kepada orang munafik dengan cara hudud? Logik ya. Sebab orang munafik minoriti berbanding dengan orang Islam. Minoriti tak akan berani nak angkat senjata dengan orang Islam. Logiknya macam tu. Jadi macam mana jihad lawan munafik? Yang pertama dengan lisan. Kalau dia tak terangkan munafik dia. Tapi kalau menganjing, perli, memperlekeh, memperlekeh, lepas pelekeh, bila orang Islam marah je, demi Allah, kami tak niat pun, kami tak kabur pun gitu, dia orang ni saja je. Banyak kali sangat dah bagi tu. Maka diambil dengan tindakan hudud. Hudud itu cabang daripada jihad. Nampak? Hudud cabang daripada jihad. Okey. Kemudian ada yang mengatakan bahawa di antara semua pendapat di atas tidak terdapat penekanan satu dengan yang lainnya. Allah. Kerana terkadang sekali waktu mereka memang diberi hukuman yang satu dan pada kesempatan lain diberi hukuman yang selain dari itu. Semuanya bergantung pada keadaan. Wallahu a'lam.
Okey, jadi kita dah faham dah sekarang ni kesimpulan daripada ayat ini penting. Mafhumul jihad, kefahaman tentang jihad. Kita boleh sebut, kita boleh ambil nota sikit ni. Jihad lebih umum berbanding dengan qital. Jihad lebih umum berbanding dengan qital. Qital, qital, qaf ta alif lam. Jihad bermaksud kesungguhan untuk meninggikan kalimah Allah. Kesungguhan meninggikan kalimah Allah. Maka jihad ni merangkumi apa? Merangkumi diri kita sendiri. Kita tak ada duit, tak ada apa, tapi kita usahakan. Tak apalah ustaz, kelas tafaqquh fiddin ni biar kamilah cuba usahakan tempat dia, guna tenaga dia sebagai itu. Cabang daripada jihad. Contoh, dengan harta dia, dia tak dan sebab dia seorang businessman, kan? Nak jaga pekerja-pekerja bawah supaya mereka mendapat kebajikan, ada pekerjaan. Nah, saya tak dan saya bagi infak sebagai itu. Infak dia dengan cara kewangan. Yang ketiga dengan cara mengangkat senjata. Bila mana negara Islam diserang, kerajaan keluar, raja tetap semua kena. Nah, hak tak wataniyah kena keluar belaka masa tu. Kena keluar buat persediaan, kena buat latihan. Pada ketika tu wajib dah keluar, kena angkat senjata, arahan daripada pemimpin yang sah. Ya, itu jihad. Adapun qital, dia khusus kepada mengangkat senjata. Ada khusus kepada mengangkat senjata. Dan kita boleh sebut jihad. Jihad ini secara kesimpulannya pelbagai variasi mengikut keadaan. Jihad itu pelbagai variasi mengikut keadaan. Kita kena tengoklah keadaan diri kita. Diri kita sebagai seorang individu biasa yang tak ada kedudukan, masang muka. Benar. Sama kata ni Abdullah bin Mas'ud. Tak ada kuasa masang muka je boleh. Masang muka dah. Benci dengan hati. Kita ada kuasa. Orang besar dalam institusi agama boleh ambil tindakan. Kita ambil tindakan melalui undang-undang. Ambil tindakan melalui undang. Tu di antara. Jadi benda yang disebutkan oleh para sahabat tadi tu semua, dan juga sahabat dan tabi'in, semuanya boleh dimurnikan mengikut kesesuaian keadaan. Tu dia point. Okey. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Okey. Maksudnya mereka orang-orang munafik itu bersumpah dengan nama Allah bahawa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakitimu. Semuanya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir sesudah Islam. Qatadah mengatakan ayat ini turun berkenaan dengan Abdullah bin Ubay, iaitu ketika ada dua orang, seorang Juhani dan seorang Ansari, yang saling bunuh-membunuh. Lalu orang Juhani itu unggul atas Ansari tersebut. Unggul maksudnya gagah lah, menang lah. Maka Abdullah bin Ubay mengatakan kepada kaum Ansar, apakah kalian tidak membantu saudara kalian? Demi Allah, perumpamaan hubungan kami dan Muhammad adalah seperti apa yang dikatakan pepatah, berilah makan kepada anjingmu sampai gemuk untuk menerkammu. Jika kami kembali ke Madinah, niscaya orang-orang yang mulia akan mengusir orang-orang yang hina dari kota tersebut. Okey. Jadi ayat ini cerita tentang pokok golongan munafik. Ayat ini secara khususnya turun kepada Abdullah bin Ubay. Abdullah ni dia ada anak. Abdullah apa nama? Abdullah bin Abdullah. Anak dia mukmin. Ayah dia tu munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul. Ni antara bapa munafik lah, antara kepala. Qatadah ni siapa? Qatadah bin Abi Di'amah, salah seorang daripada kibarut tabi'in. Qatadah ni guru dengan sahabat ni. Dia kata ayat ini turun berkenaan dengan Abdullah bin Ubay, iaitu ketika ada dua orang, seorang Juhani daripada bangsa Juhani, seorang lagi Ansari, tak berkelahi. Lalu orang Juhani itu unggul, menang ke atas orang Ansar. Maka Abdullah bin Ubay mengatakan kepada kaum Ansar, apakah kalian tidak membantu saudara kalian? Tak bantu ke? Tak tolong ke? Demi Allah, perumpamaan hubungan kami dengan Muhammad adalah seperti apa yang dikatakan pepatah, berilah makan kepada anjingmu sampai gemuk untuk menerkam. Maksudnya apa dia? Maksud nak bagi tahu
Mereka ni mengambil kesempatan. Kami bila kami dah kepuasan, maka kami yang akan menyerang kamu. Jadi kami duduk dengan orang-orang mukmin dengan Nabi untuk mengambil kesempatan. Satu lagi istilah kilab. Kilab ini bagi orang Arab bukan satu keaiban. Sebab tu mufassir ada yang namanya kalbi, anjing. Dalam doa kita baca wasallit alaihim kalban min kilabi. Kalban di situ merujuk kepada malaikat. Sebab apa? Anjing ni ulama pun ada tulis buku berkaitan dengan kehebatan anjing. Antara yang ada pada kelebihan anjing ini adalah dia cukup menjaga tuan dia. Cukup menjaga tuan dia dalam apa jua situasi, dan dia tak kisah pun pada diri dia kalau diri dia terkorban. Dan sebab tu ada bani kilab. Itu sifat yang mudah-mudahan berperangai seperti anjing dari segi menjaga tuan dia. Cuma jaga-jaga. Nama kalbi jangan dibubuh di Malaysia ni. Sebab tak kena dengan suasana. Sebab orang sekeliling kita tak macam Arab dia faham makna kalbi. Al-kalb. Orang keliling kita ni, anjing ni satu apa dia? Satu makna yang keji lah. Satu makna yang keji. Dan orang Arab dia menjadikan juga nama tu sebagai nama yang optimis. Maksudnya mudah-mudahan sikap seperti anjing bukan maksud dia buruk, tapi maksudnya dari segi mempertahankan agama tu sungguh-sungguh sampai awak mati pun tak ada masalah. Jadi umpama dia kata kami ni bagi makan pada kami dan kami akan serang balik Muhammad nanti. Dia buat baik kami ambil kesempatan lah. Tu. Kemudian jika kami kembali ke Madinah, nescaya orang-orang yang mulia akan mengusir orang-orang yang hina daripada kota tersebut. Kami akan kumpulkan kekuatan kami, kemudian kami akan usir kamu. Kemudian dia kata, kemudian ada seseorang dari kaum muslimin yang pergi menghadap Nabi SAW untuk mengadukan hal tersebut kepada beliau. Maka beliau pun mengirimkan utusan kepada Abdullah bin Ubay dan menanyakan hal itu kepadanya. Lalu Abdullah bin Ubay bersumpah dengan menggunakan nama Allah bahawa ia tidak mengucapkannya. Maka turunlah ayat ini. Ingat dalam kaedah kaedah Al-Quran, al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah, pengajaran itu berdasarkan kepada keumuman ayat. Ini kaedah. Di antara kaedah fiqh, kefahaman juga terhadap ayat. Al-ibratu bi'umumil lafzi, kefahaman itu diambil daripada keumuman lafaz Al-Quran, bukanlah berdasarkan kepada sebab. Maknanya apa dia? Ayat Al-Quran ni walaupun turun kepada Abdullah bin Ubay bin Salul secara khusus, tapi bukan makna masuk untuk dia je. Bukan masuk untuk dia, tetapi berdasarkan keumuman lafaz. Nampak Allah Ta'ala sebut apa dia? Yahlifuna, mereka itu. Ayat ni turun pada Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi mereka itu, siapa mereka itu? Orang munafik. Orang munafik ni ada zaman mana? Bukan zaman Nabi, zaman kita pun ada munafik. Jadi pengajaran ayat ini terpakai berdasarkan kepada keumuman lafaz, bukan berdasarkan kepada khususnya sebab. Bukan berdasarkan kepada khususnya sebab. Contoh, al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat. Laki-laki yang baik untuk wanita yang baik-baik. Ayat ini turun juga sempena dengan apa dia, nak menunjukkan kebaikan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, kesucian dia bila mana difitnah oleh budak-budak munafik, dia berzina. Khususnya berkait dengan dia. Tapi keumuman lafaz, laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, kata Allah. Laki-laki yang baik kesesuaiannya untuk perempuan yang baik. Jadi adakah zaman Nabi sampai zaman sekarang dia punya pengajaran daripada ayat tersebut? Kemudian sambung. Urwah bin Zubair mengatakan, Urwah bin Zubair siapa? Urwah bin Zubair anak kepada Zubair Al-Awwam. Zubair Al-Awwam dia berkahwin dengan siapa? Sayyidatina Asma, iaitu sama adik-beradik dengan adik, saya tak pasti sama ada adik ataupun kakak, adik-beradik dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi Sayyidatina Asma berkahwin dengan Zubair Al-Awwam, dapat anak yang namanya Abdullah, dapat anak yang namanya Zubair. Tapi yang paling rapat dengan Sayyidatina Aisyah siapa dia?
Abdullah. Sebab itu Sayyidatina Aisyah digelar dengan Ummu Abdillah, ibu kepada Abdullah. Dia tak ada anak dengan Nabi. Sayyidatina Aisyah tidak ada anak dengan Rasulullah, tapi dipanggil Ummu Abdillah, nisbah kepada anak saudara dia. Okey, kemudian Urwah bin Az-Zubair mengatakan ayat ini turun berkenaan dengan Al-Jallas bin Suwaid bin Ash-Shami As-Sami, di mana dia bersama anak tirinya yang bernama Mus'ab datang dari Quba. Al-Jallas mengatakan, jika apa yang dibawa Muhammad itu benar, maka kami lebih jelek dari keldai yang kami tunggangi ini. Maka Mus'ab berkata, demi Allah, hai musuh Allah, aku akan memberitahukan apa yang engkau katakan itu kepada Rasulullah SAW. Terus kata, kemudian aku mendatangi beliau dan aku takut hal itu akan turun di dalam Al-Quran, atau aku tertimpa bencana, atau aku akan terkena kesalahan-kesalahan itu. Maka aku katakan, ya Rasulullah, aku dan Al-Jallas datang dari Quba. Tiba-tiba ia mengatakan begini dan begitu. Kalau bukan kerana aku takut akan terjerumus ke dalam kesalahannya, atau akan dia timpa bencana, nescaya aku tidak akan memberitahumu. Lalu Rasulullah SAW memanggil Al-Jallas dan mengatakan, ya Jallasu aqulta alladhi qalahu Mus'ab. hai Jallas, apakah benar engkau mengatakan apa yang dikatakan Mus'ab? Kemudian Al-Jallas bersumpah sehingga turunlah ayat yahlifuna billahi ma qalu. Mereka, orang-orang munafik itu bersumpah dengan nama Allah bahawa mereka tidak mengatakan. Okey, berkaitan dengan sebab nuzul, kadang-kadang satu ayat itu boleh jadi pelbagai sebab. Bukan satu je sebab, boleh jadi kepelbagaian sebab. Tapi sebabnya yang hampir sama. Mula-mula tadi sebab turun ayat berkaitan dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Ada ulama menyatakan, di antara riwayat yang menyatakan lagi daripada Urwah bin Zubair bin Al-Awwam, yang mengatakan Al-Jallas dibawa bersama dengan anak tiri dia. Anak tiri dia namanya Mus'ab. Dia kata, kalaulah benda yang datang pada Muhammad tu betul, kami ni keji sangat lah berangan macam kami ni, kan? Macam keldai lah kami ni. Lalu bila sebut tu, Nabi panggil, betul tak ya Jallas? Betul tak apa yang dikatakan oleh Mus'ab kepada aku? Dia kata, tak. Allah Ta'ala turunkan sekali lagi, menjawab penipuan yang dibuat oleh Jallas. Yahlifuna billahi ma qalu. Boleh jadi penurunan tu banyak kali. Yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri. Mereka bersumpah dengan nama Allah, kami tak khabar, padahal sesungguhnya wa laqad. Tu dua-dua, lam tu merujukkan kepada penguat, qad tu juga penguat. Sungguh-sungguhlah mereka mengatakan perkataan kufur. Sebab apa Allah Ta'ala guna perkataan laqad? Kalau Tuhan kata wa qalu kalimatal kufur, mereka kata perkataan kufur. Sebab apa Tuhan menggunakan laqad? Sebab contoh, kalau kita bercakap mudah-mudah gini kan, mamak semalam tu nampak sakit dia. Sungguh mamak semalam nampak sakit. Tobat pun nampak sakit mamak semalam. Adakah tiba-tiba kalau kita pergi bercakap dengan orang, Li, mamak semalam tobat pun sakit, ada tak orang cakap gitu? Tobat ni bahasa kita sungguh lah. Dah apa mu ni, sihat ke tak? Dia kata, tak, bisa kata gitu. Kita tak akan cakap begitu, melainkan ada apa? Ada unsur pengingkaran. Betul? Ada unsur ketidakpercayaan. Semalam mamak sakit mana? Ya, tengok okey, sungguh. Tak mengarut pun. Tobat. Dia bawa pergi ketiga. Dia bawa pergi pada penguat yang ketiga. Dia tak gitu, tak ada orang mari-mari terus. Tobat tak pelawak, tak gitu. Dia tak cakap mula-mula starting. Tapi dalam ayat ni Allah Ta'ala kata walaqad qalu. Sungguh-sungguhlah, sungguh pun orang kafir ni mengeluarkan perkataan yang kufur. Sebab apa? Sebab nak menjawab apa dia? Al-Jallas tadi tu. Al-Jallas bersumpah dengan nama Allah, digunakan penguat. Wabillahi ya Rasulullah ma qultu dhalik. Demi Allah aku tak cakap benda tu. Allah Ta'ala turun wahyu sesuai menjawab persoalan
menjawab kepada perkataan Jallas. Sesungguhnya dia kata, bukan dia tak kata. Kesesuaian jawapan Allah Ta'ala beri kena dengan sumpah yang dia nyatakan. Okey, kemudian Muhammad bin Ishaq mengatakan yang sampai kepadaku orang yang mengatakan itu adalah Al-Jallas bin Suwaid bin As-Sami. Kemudian orang yang berada di kamarnya yang bernama Umayyah bin Sa'ad melaporkannya kepada Nabi SAW. Namun ia tidak mengakuinya dan bersumpah dengan nama Allah bahawa ia tidak mengatakan hal itu. Ada orang lain dengar Umar bin Sa'ad dengar benda sama, beritahu anak tiri dia kabar gitu, Mus'ab, kemudian Umar bin Sa'ad. Dan yang aku dengar setelah turun ayat Al-Quran mengenai dirinya, ia pun bertaubat dengan sungguh-sungguh. Jadi salah seorang daripada munafik kan disebut wa iyatubu yaku khairan lahum, jika mereka bertaubat kebaikan untuk mereka. Salah seorang daripada yang bertaubat adalah Jallas, Al-Jallas bin Sami, Al-Jallas bin Suwaid bin Sami. Ini salah seorang daripada munafik yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Abu Ja'far bin Jarir ni Imam Ibnu Jarir lah, Ibnu Jarir At-Tabari. Imam Ibnu Jarir At-Tabari ni tafsir bil ma'thur yang mula-mula yang menjadi pelopor. Yang mula-mula menyusun tafsir bil ma'thur ni siapa dia? Ibnu Jarir At-Tabari. Ibnu Jarir At-Tabari dia berada pada kurun, kalau tak salah saya kena sama oleh sekitar kurun ketiga masuk kurun keempat. Jadi kurun terawal lah. Ialah yang mula-mula menyusun tafsir. Abu Ja'far ini adalah Ibnu Jarir, Abdullah bin Jarir At-Tabari. Kemudian dia kata menuturkan dari Ibnu Abbas, ia menceritakan Rasulullah SAW pernah duduk di bawah naungan sebatang pohon seraya berkata, innahu sayatikum insanun fayanzuru ilaikum ya'ni asy-syaitanu fa idza jaa fala tukallimuhu. Sesungguhnya akan datang kepada kalian seseorang, lalu ia akan melihat kalian, yakni syaitan. Jika ia datang, maka janganlah kalian berbicara dengannya. Syaitan istilah kepada pokok munafik. Tidak lama kemudian muncul seseorang berbaju biru, lalu beliau memanggilnya seraya bertanya, alama tashtumuni anta wa ashabuka, atas dasar apa engkau dan sahabat-sahabatmu mencaciku? Kemudian orang itu bersama dengan sahabat-sahabatnya mendatangi Rasulullah SAW, lalu mereka bersumpah dengan nama Allah bahawa mereka tidak pernah mengatakannya sehingga Rasulullah SAW membiarkannya. Maka Allah SWT menurunkan firman-Nya, yahlifuna billahi ma qalu, mereka orang-orang munafik itu bersumpah dengan nama Allah bahawa mereka tidak mengatakannya. Jadi daripada hadis ni, innahu sayatikum insanun fayanzuru ilaikum ya'ni syaitan. Ya'ni syaitan itu apa di dalam kurungan itu, apa dia menunjukkan, apa dia menunjukkan bahawasanya manusia ini ada yang digelar sebagai syaitan. Sebab itu syaitan ini, apa beza iblis dengan syaitan? Ini selalu jadi persoalan. Iblis, jin dan juga syaitan. Iblis merupakan disebut dengan Azazil. Dia merupakan ketua ataupun penghulu. Dia nama khas bagi penghulu kepada malaikat. Asalnya namanya Azazil. Kemudian Allah Ta'ala dia sombong dengan Tuhan. Tuhan panggil sebagai Iblis. Dan Iblis ini dia daripada jin. Allah Ta'ala sebut daripada dalam Quran, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jin. Sesungguhnya dia adalah daripada jenis jin. Iblis jin. Persoalan lagi yang timbul, kalau iblis daripada jin, kenapa dia diperintahkan untuk sujud, sedangkan yang sujud itu diperintahkan adalah malaikat? Betul tak? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam
qulna lil malaikah, dikatakan kepada malaikat. Kalau iblis daripada jin, kenapa iblis kena sujud? Sebagai contoh kita kata semua pelajar tingkatan 1 tolong berkumpul, tingkatan 2 pula tak main kumpul. Tak perlulah, arahan tu bukan melibatkan tingkatan 2, tingkatan 1. Tuhan suruh malaikat, kenapa jin kena sujud? Kenapa iblis kena sujud? Persoalan, kenapa dia dimurkai? Kata para ulama, iblis itu ditempatkan bersama dengan para malaikat. Bila arahan itu disebut kepada para malaikat, maka diperintahkan juga kepada diri dia. Sebab dia penghulu. Allah Ta'ala muliakan iblis. Iblis ni, dia ada nafsu macam kita. Dia ada nafsu. Dan doanya dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Kerana itu dia boleh melakukan maksiat. Dia ada kebarangkalian untuk melakukan maksiat. Berbeza dengan malaikat. Malaikat disebut oleh Allah Ta'ala, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak akan sama sekali melakukan maksiat pada Allah. Dia akan buat apa yang Allah Ta'ala suruh. Kalau rokok-rokok je lah, sujud-sujud lah, tak letih ke ustaz gitu. Jangan awak tengok malaikat macam Allah Ta'ala cipta awak. Malaikat la ya'kulun wa la yashrabun wa la yatanassalun. Tak makan, tak minum, tak beranak pinak. Jangan kita bayang malaikat tu. Kalau kita bayang malaikat tu macam kita, letih lah. Macam pok-pok munafik bayang sedekah tadi, Tuhan tak cukup. Tu bengong dia kan. Bagi sikit, mana cukup Tuhan ni kata. Tu bukan nak sedekahmu. Kan. Okey, itu yang pertama. Jadi apakah pula syaitan? Syaitan ini secara bahasanya man syatana ay man ba'uda 'anil haq, iaitu sesuatu zat yang jauh daripada kebenaran. Yang jauh daripada kebenaran ni ada 2 jenis. Yang pertama jin. Sebab itu kata jin dalam surah Al-Jin, wa anna minnal muslimuna wa minna duna dhalik kunna tara'iqa kidada. Kami ini daripada kami ada kalangan yang soleh, ada kalangan yang toleh, yang jahat. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jin. Kami tahu ada di kalangan manusia hok mohon berlindung dengan jin. Ada kalangan jin hok mohon berlindung dengan manusia. Cari makan, buat pulut kuning, buat benda ikan masin. Sebagai contoh. Tak salah. Jangan tuan-tuan tak bawa pula jamuan kepada ni. Sebab apa Ustaz Nabi kata niat bagi makan ke jin orang cerita ni? Ada. Jadi sama, berminta berlindung sama-sama. Kata jin pada Nabi SAW ada kisah itu. Jadi hak jauh daripada kebenaran ni sama ada apa dia? Daripada kalangan jin dan juga manusia. Dua-dua ni syaitan belaka. Tu dia bagi syaitan, yakni orang zat yang jauh daripada kebenaran. Jadi syaitan ni ada 2. Hak jahat ya syaitan. Sebagai contoh. Tapi jangan bagi itu ni serang kita je kan. Kita tahu. Jadi dalam ni insanun fayanzuru ilaikum yakni asy-syaitan. Betul tak? Dalam hadis maka datang. Sebab apa Nabi panggil syaitan? Alama tashtumuni anta wa ashabuka. Sebab dia yang muduk cela-cela aku ni, sebab dia yang muduk kata keji, cakap celupa sangat dengan Islam ni pasal apa? Kan? Nabi tanya. Okey. Kemudian tak mengaku. Ceritanya yahlifuna billahi ma qalu ni pok-pok munafik yang berkata dengan kata-kata yang keji dan menyakitkan orang Islam, menyebarkan fitnah di kalangan orang Islam. Kemudian bila dipanggil tak mengaku. Dipanggil tak mengaku. Ini salah satu daripada sikap yang ada pada pok-pok munafik. Dah ada bukti, bukan setakat tak mengaku, suka main nama Allah. Demi Allah, wallahi wa billahi wa tallahi, cari masjid pula. Masjid pula bukan masjid Cik Afzal ni dah, ni masjid biasa. Masjid negeri. Nak sedap lagi Mekah, supah di Mekah. Baru nampak betul lagi. Bagi puak-puak ni biasa je. Yang penting zahir tu keterlihatan macam betul. Keterlihatan macam benar. Tu penting sekali. Okey, sikit kita sambung. Dia kata apa dia? Firman Allah, wa hammu bima lam yanalu wa yanalu. Serta menginginkan apa yang mereka tidak dapat mencapainya. Ada yang mengatakan bahawa ayat tersebut turun berkenaan dengan Abdullah bin Ubay, di mana ia berkeinginan keras untuk membunuh Rasulullah SAW. Okay. Ada ulama mufassir menyatakan ayat ini
spesifiknya kepada Abdullah bin Ubay, tapi umum, pengajarannya umum. Dan mereka mahu untuk hamma, maksudnya berazam. Hamma dengan maksud azam. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut apa dia? Faman hamma bisayyi'atin falam ya'malha. Nah, siapa yang berazam untuk buat jahat, dia belum buat jahat, maka Allah Ta'ala belum lagi tulis kejahatan pada diri dia. Wa man hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu lahu hasanatan kamilah. Siapa yang berniat berazam nak buat satu kebaikan tapi dia tak buat lagi, Allah Ta'ala tulis apa dia? Satu kebaikan untuk diri dia, dan satu kebaikan untuk diri dia. Ini maksud hamma. Hamma seorang, dia. Hammu mereka. Mereka, hum, kembali kepada. Dan mereka berazam dengan perkara yang mereka tidak akan dapat capai. Apa dia? Min qatlin Nabi, untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian As-Suddi mengatakan ayat ini turun berkenaan dengan beberapa orang yang hendak mendatangi Abdullah bin Ubay meskipun Rasulullah SAW tidak meredai. Kemudian disebutkan bahawa ada beberapa orang munafik yang berkeinginan keras untuk membunuh Nabi SAW ketika dalam perang Tabuk pada malam hari ketiga dalam perjalanan. Mereka berjumlah belasan orang. Ad-Dahab mengatakan ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang tersebut. Disebutkan bahawa ada beberapa orang munafik yang berkeinginan keras untuk membunuh Nabi dalam peperangan Tabuk. Jadi masa Nabi kena serang tu, dia nak ambil kesempatan, rupanya ikut perang. Bila Nabi kena serang kan, jadi kekuatan tu akan menurun. Dia nak ambil situ kesempatan nak cuba tikam Nabi SAW. Siapa tahu tu bapak ni punya gila perancangan ya. Dia boleh berlakon sampai ke situ. Jadi mereka ni ada dalam belasan orang. Jadi ikut tu pun kerana nak membunuh Nabi, bukan nak bunuh musuh. Jadi Dhahab mengatakan begitu. Kemudian yang demikian itu telah dijelaskan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari Abu Tufail yang menceritakan. Lamma aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghazwati Tabuk amara munadiyan fanada inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha al-aqabata fala ya'khudhuha ahad fabainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Hudzaifatu ويسوقه عمار إذ أقبل رهط متلثمون على الرواحل فغشوا عمارا وهو يسوق برسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل عمار رضي الله عنه يضرب وجوه الرواحل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة قد Ketika Rasulullah SAW pulang dari perang Tabuk, beliau menyuruh seorang penyeru, maka ia pun menyerukan, sesungguhnya Rasulullah SAW hendak mengambil jalan bukit, maka tidak seorang pun diperbolehkan ke sana. Ketika Rasulullah SAW dikawal oleh Huzaifah dan untanya ditarik oleh Ammar, tiba-tiba sekumpulan orang yang memakai topeng dengan berkenderaan mendatangi mereka. Kemudian mereka merintangi Ammar yang sedang dalam keadaan menarik untuk Rasulullah SAW. Lalu Ammar menghadapi mereka dengan memukul bahagian muka unta-unta mereka. Maka Rasulullah SAW bertutur kepada Huzaifah, qad, sudah. Jadi hadis ni diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Abu Tufail. Abu Tufail apa nama dia? Amir bin Wasilah. Amir bin Wasilah. Ini adalah sahabat yang terakhir sekali mati, disebut oleh sejarawan. Sekitar wafatnya dalam 106 tahun lebih kurang itulah. Lebih kurang macam itulah. Amir bin Wasilah. Saya tak pasti satu sama ada Wasilah ataupun Wasilah. Kena tengok, tak selesai Wasilah, kena tengok baliklah. Abu Tufail. Jadi dia cerita tentang masa perang Tabuk, Nabi ambil satu jalan nak menghala ke bukit bersama dengan Ammar, Huzaifah al-Yamani dan juga Ammar bin Yasir. Kemudian tengok ada orang pakai topeng ni apa? Nabi tahu dah siapa dia. Pok-pok munafik ya. Tak nak bagi kenal muka dia kan. Cuba membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tak habis lagi hari tu sehingga
sehingga menelusuri jalan turun, dan setelah turun dari bukit, beliau turun dari unta. Setelah beliau turun, Ammar memanggil beliau, lalu beliau SAW berkata, "Hai Ammar, apakah kau mengenal orang-orang itu?" Ammar menjawab, "Aku mengenal seluruh binatang tunggangan mereka itu, sedangkan orang-orang itu semuanya bertopeng." Rasulullah SAW bertanya, "Apakah engkau mengetahui apa yang mereka inginkan? Allah dan Rasulnya yang lebih tahu," jawab Ammar. Beliau SAW bertutur, "Mereka bermaksud mengagetkan hewan, menakutkan. Mereka bermaksud menakutkan haiwan tunggangan Rasulullah SAW sehingga mereka dapat melemparkannya ke jurang." Jadi dengan cara macam tu, dia nak takutkan tunggangan Nabi supaya tunggangan Nabi jatuh, akhirnya Nabi jatuh ke jurang. Dengan cara macam tu. Okey. Lebih lanjut, Abu Al-Tufail bercerita, lalu Ammar bertanya kepada salah seorang sahabat Rasulullah SAW, "Semoga Allah memberi rahmat kepadamu, berapakah jumlah Ashabul Aqabah, orang-orang yang berada di jalan pendakian bukit itu yang kau ketahui?" Ia menjawab, 14 orang. Lebih lanjut, Ammar mengatakan, "Jika engkau termasuk salah satu dari mereka, berarti mereka berjumlah 15 orang." Jadi kalau dia kata 14, masuk kamu adalah 15. Kemudian maka Rasulullah SAW menghitung 3 orang dari mereka yang mengatakan, "Demi Allah, kami tidak mendengar penyeru Rasulullah SAW dan kami tidak mengetahui apa yang diinginkan orang-orang tersebut, orang-orang yang mendaki jalan bukit itu." Lalu Ammar pun berkata, "Aku bersaksi bahawa 12 orang lainnya selain 3 orang di atas memerangi Allah dan Rasulnya dalam kehidupan dunia, dan pada hari dibangkitkannya para saksi." Kesahihan kisah ini diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanadnya kepada Abu Al-Tufail. Ia menceritakan Abu Al-Tufail memberitahu kami, yang mengatakan antara seseorang dari kelompok Aqabah dan Huzaifah terjadi peristiwa yang dialami itu. Kemudian dia bertanya, "Berapakah jumlah Ashabul Aqabah yang berada di dalam pendakian bukit?" Kemudian ada suatu kaum yang mengatakan kepadanya, "Beritahukan kepadanya apa yang ditanyakan kepadamu." Dia pun menjawab, "Kami beritahukan bahawa mereka berjumlah 14 orang. Jika engkau termasuk mereka, maka mereka berjumlah 15 orang. Dan aku bersaksi dengan nama Allah bahawa 12 orang lainnya memerangi Allah dan Rasulnya dalam kehidupan dunia, dan pada hari dibangkitkannya para saksi." Sedangkan yang 3 orang lainnya beralasan dengan mengatakan, "Kami tidak mendengar penyeru Rasulullah SAW dan kami tidak mengetahui mengenai apa yang diinginkan oleh orang-orang tersebut, orang-orang yang melebihi jalan Aqabah." Beliau SAW berjalan di bawah terik matahari yang sangat panas, lalu berkata, "Sesungguhnya air sangat sedikit sehingga tidak seorang pun boleh mendahuluiku ke sana." Ternyata beliau mendapatkan suatu kaum yang telah mendahuluinya, dan pada hari itu juga beliau melaknat mereka. Jadi kesimpulan daripada kisah ni, yang mana kisah riwayat Imam Ahmad ini, dia ada satu dipanggil mutaba'ah. Mutaba'ah ni satu jalan periwayatan yang lain yang sabit dalam Sahih Muslim. Jadi kisah tu kisah yang betul lah. Berkenaan dengan jumlah 15, 13, 12 tu kena semak sekali lagi lah. Saya akan semak sekali lagi dia punya matan hadis ni. Berdasarkan kepada hadis ni menunjukkan kesimpulannya memang ada orang yang nak serang Nabi di kalangan puak-puak munafikin dengan cara membiarkan tunggangan Nabi jatuh ke dalam lembah supaya Nabi mati bersama dengan tunggangannya tersebut. Okey, kemudian tersambung wa man naqamu tu. Kita habis kali ikut 12 20 boleh tak? Mana? Takut. Okey. Firman-Nya maksudnya, dan mereka tidak mencela Allah dan Rasulnya kecuali kerana Allah dan Rasulnya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka. Maksudnya Rasulullah SAW tidak bersalah kepada mereka, melainkan Allah
membuat mereka kaya dengan berkahnya dan menganugerahkan kebahagiaannya. Jika telah sempurna kebahagiaan atas mereka, nescaya Allah Ta'ala akan menunjukkan mereka kepada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Ta'ala, wa ma naqamu, tidaklah mereka ini membalas dendam. Naqamah, nak balas dendam, nak buat jahat, melainkan setelah Allah Ta'ala dah kayakan mereka dan Rasulnya. Kita dah tahu Yahudi ni pendatang, dia tak ada tempat tinggal tetap. Bila datang Islam, Islam menyediakan tempat tinggal untuk dia. Maksudnya dia di penduduk tetap Yahudi, kan? Dan Nabi beri kelonggaran supaya masing-masing boleh beramal dengan fahaman masing-masing tanpa menimbulkan apa dia kekacauan dalam negara Islam. Maksudnya dah ada satu rules, dah ada satu undang-undang yang menyebabkan tak ada orang boleh langgar. Dan kemudian orang nak berniaga, nak apa, dan masing-masing mesti mempertahankan negara daripada serangan musuh. Semua sekali, tak kira awak agama apa pun, kedamaian, keharmonian dalam negara Madinah ni perlu dipertahankan. Semua orang wajib. Jadi kehidupan yang macam ni menyebabkan bumi Madinah tadi jadi Madinatul Munawwarah, daripada Yathrib, Madinah yang dilimpahi dengan cahaya barakah, berkembang. Nah, subuh. Tapi pokok ni jenis tak kerti bahasa. Nah, jenis tak kerti bahasa. Orang yang tolong dia, orang yang bantu dia, yang tu yang dia nak dendam, dalam keadaan dia kenal siapa Nabi. Dan ini yang menjadi masalah. Kemudian dia kata sirah ni lafaz lah. Sirah pengutaraan ini dikemukakan di mana tidak ada kesalahan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian itu seperti firman-Nya dan maksudnya, dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu melainkan hanya kerana orang-orang itu beriman kepada Allah. Selanjutnya Allah sampai situ dulu. Biasanya dendam ini berpunca daripada apa dia? Berpunca daripada perbuatan jahat orang. Sebab itu antara benda yang ada dalam budaya orang Arab, dia panggil muqassah. Muqassah ni contoh, bila si A buat sakit kepada si B, dia asabiah. Dia katakan asabiah ni, keluarga si B ni akan balas dendam. Dia balas dendam ke siapa? Dia balas dendam kepada keluarga si A. Dia tak balas dendam ke si A. Apa dia? Katalah kena pula kepada A seorang lagi. A seorang lagi ni, dia balas pula. Dia tak balas pada dia balas orang lain pula. Yang tu yang jadi pergaduhan perkauman yang lama, jadi Aus dan juga Khazraj. Sebab itu bila mana sahabat pernah bawa mari anak daripada Nabi, bawa dalam majlis Nabi, Nabi pesan, innahu la yajni alayka wa la tajni alayh. Sesungguhnya anak engkau tidak melakukan jenayah ke atas engkau, dan engkau tak lakukan jenayah atas anak engkau. Maksudnya apa dia? Kalau mu buat salah, mu lah tanggung. Dalam Islam adanya qisas, adanya muqassah. Orang ni pukul orang ni, mencederakan orang ni, dia yang kena balas, bukannya orang lain. Walakum fil qisasi hayatun, kata Allah Ta'ala. Dan pada qisas itu adanya kehidupan. Kalau orang fikir secara selapis, dia kata hidup benda, dia kata tak, seorang mati, seorang kena bunuh pula, dua orang, mana ada hidup. Awak jangan tengok selapis je tu, tengok dalam lagi. Allah Ta'ala kata walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab, wahai orang yang memiliki lub, mata, akal dan hati yang dalam. Yang bodoh-bodoh payah faham. Kena yang cerdik baru nak faham, kan? Jadi kalau kita tengok tadi, hak ni balas hak ni, hak ni balas hak ni, besar tak kematian? Besar lah, peperangan berlaku. Tapi dalam kisah dua orang saja. Jadi kalau nak balas dendam, sepatutnya apa dia? Orang buat jahat ke kita? Dah benda Nabi buat jahat. Jadi Allah Ta'ala kata tak sepatutnya mereka berdendam. Sekali mereka nak balas dendam atas sebab apa? Sedangkan Allah Ta'ala yang mengayakan mereka, Nabi yang mengayakan mereka, ada tempat tinggal, duduk dengan damai dan sebagainya. Tapi nak dendam dengan Nabi. Kemudian selanjutnya Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh mereka supaya bertaubat, di mana Allah SWT berfirman dan maksudnya, jika mereka bertaubat maka yang demikian itu adalah lebih baik bagi mereka, dan jika mereka berbalik, nescaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan di akhirat.
Maksudnya jika mereka masih terus menempuh jalan mereka, iaitu orang-orang munafik, nescaya Allah Ta'ala akan mengazab mereka dengan azab yang sangat pedih di dunia, iaitu berupa pembunuhan, kegoncangan dan kesusahan. Sedangkan di akhirat berupa azab, siksaan, kehinaan dan kenistaan. Okey. Yang pertama kata Allah Ta'ala, kalau mereka bertaubat macam jelas tadi tu, kebaik untuk diri dia sendiri. Khair maknanya terlebih baik, bukan baik saja. Khairan maknanya terlebih baik, isim tafdhil. Macam apa dia kabir, besar, yang sesuatu yang besar. Kalau akbar, terlebih besar. Sebab tu kita panggil akbar. Khair maksudnya terlebih baik, bukan baik. Kalau mereka bertaubat, terlebih baik untuk diri. Maksudnya apa? Baik untuk dunia dia dan baik untuk akhirat dia. Dunia dia akan dapat ketenangan. Yang paling penting dalam hidup ni tenang. Sebab tu kalau kita baca dalam hadis Nabi, kita baca Nabi ni tak pernah kenyang 2 hari tu kan. Susah pada susah. Tapi dalam munajat Nabi, pernah Nabi bangun qiyamul lail, Nabi berdoa pada Nabi sebelum Nabi bangun sembahyang, Nabi biasa dia exercise dengan cara macam mana? Wirid. Subhanallah, alhamdulillah, antara wirid Nabi istighfar, puji Allah Ta'ala. Dan Nabi berdoa sebelum Nabi sembahyang. Apa doa Nabi tadi? Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqil akhirah. Ya Allah, lindungi aku daripada kesempitan dunia dan kesempitan akhirat. Kalau kita bayang dengan kehidupan Nabi, bukankah Nabi susah? Bukankah susah harta itu sempit? Di sini nak menunjukkan susah tak susah, kurniaan daripada Allah kepada manusia, macam mana cara dia pandang kepada dunia. Nabi walaupun persyariatan puasa sunat, dia tahu Nabi balik tak ada makanan, ya. Idzan ana shaim, tak apa puasa. Nabi tak tengok benda tu kesusahan, sebab kurniaan daripada Allah Ta'ala. Jadi susah tak susah ni cara awak pandang dunia. Ada orang gaji 10,000 duduk kat Kuantan, kaya lah tu, okey lah, 30 kan. Tapi nafsu dia besar, kehendak dia besar, nak tu nak ni macam-macam dia nak. Apa dia rasa? Sempit sangat-sangat, lebih daripada B40 lagi dia rasa. Betul tak? Ada orang B40 tapi dia rasa lapar. Ada gaji 3,000 dia sebagai contoh, tapi benda yang Allah Ta'ala bagi, alhamdulillah, cukup, anak-anak tenang jiwa. Ini yang dhiqid dunia. Kesempitan dan kelapangan bermula dengan rasa lapang. Allah Ta'ala kata, wa iyyatawallau, kalau kamu berpaling, aku akan azab. Yang pertama dengan jiwa kamu. Jiwa kamu sempit, nafsu kamu besar. Nafsu besar ni seksa ni. Yang letih ni nafsu tu besar. Nak tak dapat, nak banyak benda tapi tak dapat. Pertama nafsu besar. Yang kedua ketakutan. Duduk mana-mana awak rasa takut. Yang ketiga, awak rasa orang keliling benci awak, kan masam muka kat dia tu kan. Masam muka, kenapa orang benci aku, tak suka aku. Ni boleh gila ni, 3 benda ni. Duduk saja-saja pun boleh depress orang ni. Jadi munafik ni, Tuhan kata, kalau kamu berpaling, aku akan azab kamu. Azab kamu atas dunia dengan cara macam mana? Yang pertama sekali, jiwa kamu. Yang kedua, orang bila dah depres sangat, dia akan keluarkan kata-kata yang bodoh-bodoh, kata-kata tak cerdik, sebab dah lama pendam. Kata, bila keluar kata-kata, kena lagi tindakan, lagi sakit. Apa dia? Saif. Tindakan. Qatilul ya ayyuhan nabi jahidil kufar wal munafiqin waghluz alaihim. Kena ambil tindakan pula. Hina Islam, tindakan bunuh. Kalau tak mau bertaubat, dah kena ambil tindakan yang lebih keras. Dah mati temu dengan Allah, wal-iyaz billahi min zalik, mati dalam keadaan kufur. Jadi semuanya dunia akhirat jadi tak selesa dah dulu. Kemudian dia kata, wa ma lahum, dah baca tak ada tu, wa ma lahum fil ardi min waliyyin wala nasir. Maksudnya, dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pelindung dan tidak pula penolong di muka bumi. Jadi mereka tidak mendapatkan seorang pun yang bisa menolong dan menyelamatkan mereka, tidak dapat memberikan kebaikan serta tidak dapat menghindarkan mereka dari bahaya dan keburukan. Wali maknanya mutawalli, yakni mengurus takbir. Macam orang yang menguruskan harta wakaf, dia panggil mutawalli. Macam Madinah Mawaddah yang diurus oleh bos kita, Masri, dia ada mutawalli, dia panggil pengurus.
Jadi wali pun sama. Wali maknanya orang yang mengurus takbir ataupun orang yang membantu. Jadi bagi orang yang tidak munafik ini, tidak ada wali, tidak ada seseorang pun yang boleh mengurus takbir kehendak-kehendak mereka. Tu makna dia. Yang kedua, wala nasir, tak ada orang yang boleh membantu mereka mempertahankan diri mereka daripada benda yang mereka tak suka. Itu beza dua tu. Wali nak mendapatkan kehendak, tak ada orang bantu. Nasir, tidak ada penolong untuk menahan mereka daripada kekalahan. Itu beza antara wali dan juga nasir. Jadi kita berhenti dulu sampai situ. Senang boleh berhenti kat makro' tu. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah daripada kelemahan diri saya sendiri. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma arhamna bil Qur'anil karim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.